Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Sadaqallahul azim. Saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, bahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid, seterusnya pada seluruh para asatizah, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Allah kurnia pada kita malam berbahagia ini sekali lagi kesempatan, ruang waktu, taufik dan hidayah dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat bersama kita dalam majlis ilmu ini menyambung kajian kita daripada kitab Al-Azkar ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar fi Syi'aril Akhyar fi talkhis da'awati wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi membincangkan bab ataupun kitab pertama, iaitu kitab solat. Bab yang kelima, bab membaca Al-Fatihah setelah daripada ta'awuz, iaitu setelah membaca A'udzubillah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan di sini, perlu diketahui bahawa hukum membaca Al-Fatihah dalam salat adalah wajib. Ini berdasarkan ijma' dan nas-nas. Itu ijma' ulama' dan nas-nas yang saling menyokong antara satu dengan yang lain. Mazhab kami, iaitu mazhab Imam Syafi'i, ialah mazhab kebanyakan ulama', iaitu hukum membaca Fatihah ialah wajib. Tidak sah solat seseorang tanpa membaca surah itu bagi yang boleh membacanya. Ya, maksudnya kalau dia masih belum mampu membaca, boleh sah saja solatnya. Itu bagi orang yang boleh membacanya. Hal ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salat la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Ya, jadi di dalam hadis itu jelas bahawa baginda menyatakan tidak sahnya salat yang tidak dibacakan Fatihah. Disampaikan hadis ini oleh Ibn Khuzaimah dan Abu Khatim Ibn Hibban dalam kitab sahih keduanya dengan sanad yang sahih, dan mereka berdua sependapat dengan kesahihannya. Begitu juga di dalam sahihain, iaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hukum membaca Fatihah itu adalah wajib. Maka wajib membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim kerana ia adalah ayat pertama dalam surah itu. Jadi mazhab kita, bahkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca kuat. Ya, ada mazhab lain yang membaca Bismillah perlahan. Ya, kalau pergi dekat Saudi contohnya,
Ya, bermazhab Imam Hambali, ya, Imam Hambali bacanya bismillah dibaca tapi bacaannya perlahan. Ya. Pergi ke Maroko contohnya, Maghribi, ya, mazhabnya Maliki terus tak baca bismillah. Ya. Dia tak baca bismillah sebab apa? Ya, tidak dianggap ayat pada surah Al-Fatihah. Maka mereka tak membacanya, adapun kita wajib baca. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tak baca bismillah tak sahlah solatnya. Dalam mazhab kita, kerana ia adalah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Dan wajib juga membaca Fatihah lengkap dengan seluruh harakat tasydid yang ada padanya. Ya. Harakat ni mungkin fahamlah maksudnya baris-barisnya. Begitu juga tasydid. Ya, mesti cukup. Imam An-Nawawi kata ada 14 tasydid yang ada dalam Fatihah itu. Ya, bila ada tasydid maknanya dia ada dua huruf yang yang sama di sana. Satu berbaris mati, satu berbaris. Ya. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim saja ada 3 tasydid. Ya, ada 3 tasydid. Jangan dihilangkan. Ya. Contohnya pada perkataan Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahman tak ada tasydid. Ya. Bismillahirrahman tak boleh baca Hi-Rahman. Ya, hilang tasydidnya. Maksudnya bila hilang tasydid, hilang satu, ya, hilang satu huruf. Begitu juga tasydid-tasydid yang lain yang ada pada Al-Fatihah keseluruhannya ada 14 tasydid. Ya, boleh kira lah. Ya. Buka Fatihah tu, kira. Cukup tak 14 tasydid? Apabila hilang satu tasydid, bacaannya batal. Ya. Bacaannya menjadi batal. Fatihah tak cukup tasydidnya. Wajib membaca surah itu juga secara berturutan dan berkesinambungan. Jangan dihenti-hentikan. Apabila dibaca secara rambang, iaitu tak teratur, ataupun dibaca tak berkesinambungan, tak berterusan, maka bacaannya tidak sah. Ya, dia berhenti sekejap. Berhenti lama. Sekejap tak apa, berhenti lama. Ya, maka tidak sah bacaan Fatihahnya. Tetapi tidak mengapa jika dia berhenti untuk mengambil nafas. Berhenti sekejap bacaan tu nak bernafas, tak mengapa. Ya, lama sangat berhenti, tak boleh. Mestilah bersambung. Apabila makmum sujud tilawah bersama imam ataupun mendengar imam mengucapkan amin sehingga dia ikut mengucapkannya ataupun memohon rahmat atau perlindungan daripada neraka sedang makmum sedang membaca Al-Fatihah, maka menurut salah satu pendapat yang paling benar daripada dua pendapat yang ada, bacaannya tidak terputus kerana mempunyai alasan yang kuat. Apabila imam dia mengucapkan contohnya amin ataupun dia sujud tilawah, imam sujud tilawah, kita Fatihah tak habis lagi, dah lambat, contohnya lah subuh Jumaat, kita lambat, Fatihah kita tak habis lagi, imam sujud sujud sejadah, contohnya imam sujud sejadah, kita nak ikut imam ke kita nak habiskan Fatihah? Kita ikut imam. Jadi mengikut pandangan yang paling benar, Fatihahnya masih sah. Walaupun dia sujud tadi. Begitu juga kalaulah imam itu berdoa. Imam kan baca surah, kita baca Fatihah. Tiba-tiba bertemu dengan ayat yang menyebutkan azab
daripada Allah, azab neraka contohnya, imam pun berhenti minta lindung daripada azab. Ataupun bertemu dengan ayat berkaitan nikmat, imam pun berhenti, dia berdoa minta rahmat daripada Allah. Allahumma ja'alna min ahliha, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami daripada golongan yang mendapat rahmat itu. Kita sebut amin tidak mengapa, tak masalah. Tidak mengapa kerana perkara tersebut ada alasan yang kuat. Tapi kalau dia berhenti saja-saja, tak boleh. Dia berhenti saja-saja, tak boleh. Tapi kita kat Malaysia ni jarang imam tiba-tiba berhenti doa kan. Tak ada. Baca straight je ayat, tak kira ayat cerita pasal azab ke, ayat cerita pasal kan, baca kalau tiba-tiba terberhenti kan, benda pula imam ni kan, doa pula. Walaupun doanya sebenarnya ringkas-ringkas saja. Baik, boleh kita mengaminkan doa tersebut, tidak mengapa. Tidak memutuskan bacaan Fatihah kita. Adapun sebab-sebab yang lain yang tidak kukuh, tak boleh kita putuskan bacaan Fatihah kita. Berhenti, tak tentu pasal, tak boleh. Kita kena sambung. Hukum solat bagi orang yang salah membaca Al-Fatihah. Apabila Fatihah dibaca dengan kesalahan yang merosakkan maknanya, maka salatnya menjadi batal. Kalau kesalahan itu kesalahan yang merosakkan makna. Kalau kesalahan itu tidak merosakkan makna, tidak membatalkan solat. Walau bagaimanapun jika maknanya tidak rosak, maka bacaannya tidak batal. Sah bacaannya. Walaupun berdosa lah kalau salah, tak belajar. Tapi bacaannya masih diterima sebab tidak merosakkan makna. Contoh yang boleh merosakkan makna, ia mengucapkan an'amti, ataupun an'amtu. Patutnya an'am ta, yang engkau beri nikmat. Kalau ti, engkau juga, tapi ti ni untuk perempuan. Kalau tu, yang aku beri nikmat. Lagi terbalik makna, aku yang bagi nikmat. Jadi maknanya telah berubah, merosakkan makna, batal solatnya. Ataupun ia membaca iyyaki na'budu. Patut iyyaka na'budu. Ki ni maksudnya engkau juga, tapi engkau untuk perempuan. Mana boleh kita nisbahkan untuk perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Iyyaka na'budu. Baris atas kafnya tadi. Contoh-contoh bacaan yang tidak merosakkan makna, contohnya seperti Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dia baca bu, baris depan. Patutnya Rabbi baris bawah kan. Sebab dia kan bersambung-sambung tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi Allah itu sebelumnya ada huruf jar, li. Jadi Allah itu dah baris bawah. Maka sifatnya selepas itu pun dia akan ikut baris bawah. Rabbi. Tuhan itu sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia juga baris bawah. Tiba-tiba kawan tu ditukar Rabbu. Itu salah bacaan tu. Kalau tak belajar, berdosa. Tetapi itu tidak membatalkan solat. Kerana Rabbu pun baca, dia tidak mengubah maknanya. Tidak mengubah maknanya. Ataupun
dhammah pada huruf ba. Tu baris, ataupun membaca nasta'ina atau nasta'ini. Nasta'ina ataupun nasta'ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Nu ke na ke ni? Kalau dia kata baca na, salah. Baca ni pun salah. Dia kan nu kan? Kita berhenti kat situ. Kalau sambung baru dia berbunyi. Kalau kita baca sambung, akan kita bunyikan. Ya, hidupkan dia punya baris tersebut. Kalau kita berhenti, memang kita sukun, kita matikan. Kita sambung, tiba-tiba bunyinya na ataupun bunyinya ni. Salah. Tapi tidak merosakkan makna. Tidak membatalkan salat. Sebab tak merosakkan makna. Salah bacaan tu. Kita kalau yang baca tu, kita kena tegur. Salah tu. Tapi salatnya tidak batal. Ya, jangan kita mufarakah pula. Ya. Dia, kalau solatnya batal, kita kena mufarakah. Sebab imam dah batal. Contoh, ya. Imam baca salah. Salahnya membatalkan solat. Ya, jadi kita kena mufarakah lah. Sebab apa? Dah batal. Adapun kalau salahnya tak batal, tak mengapa. Tak perlulah kita nak mufarakah salat dengan dia. Dengan baris atas atau baris kasrah, baris bawah. Pada huruf nun, itu juga salah. Apabila membaca lafaz waladhalin, tiba-tiba berbunyi za. Waladhalin. Berbunyi za. Ataupun bunyi-bunyi yang lain lah. Keluar Jawa ke apa ke kan. Bunyi pelat Jawa ataupun orang Banjar, bunyinya Banjar keluar. Ya. Maka pada ketika itu salah. Tapi dia tidak membatalkan solat. Ya, waladhalin katanya. Patutnya dhalin. Ya, tapi kesalahan itu kesalahan yang tidak jap. Pada za tadi dia ada khilaf ya. Bukan tak membatalkan ya, dia ada khilaf. Batal solatnya mengikut pandangan yang paling rajih. Yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pandangan kata tak batal. Tetapi kalaulah jenisnya dah belajar pun tak boleh-boleh sebut. Ya, dah belajar pun tak betul juga sebutannya. Za juga keluar. Tak keluar dhad. Ya, hurufnya tu tak keluar sifat huruf yang tepat. Keluar huruf yang lain. Ya, maka dimaafkan. Selepas dia belajar. Selepas belajar dimaafkan. Ya. Tapi kalau ada imam yang lebih baik bacaannya, suruhlah imam yang lebih baik itu bacaannya. Maksudnya sah saja solatnya. Sebab dia dah belajar tapi macam mana sebutannya tu tak betul. Ya, dah belajar pun tak boleh nak betul. Dimaafkan. Sebab kalau dalam Islam dah belajar tak betul, kalau tak dimaafkan tak solat, tak sah lah solatnya seumur hidup. Sebab ada orang memang dia susah untuk membetulkan bacaan itu. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang tak mampu diperbetulkan, dimaafkan dengan syarat sudah belajar. Ya, dia sudah belajar, dah cuba betulkan, tapi salah juga, maka baru dimaafkan. Tapi jika ada orang lain untuk menjadi imam, maka lebih baik. Tapi solatnya tetap dikira sah. Ya. Sebab sebutannya za juga. Patutnya waladhal dengan dad, tiba-tiba dia za juga. Waladhalin. Keluar za juga. Dia dah belajar, dah cuba, tak betul-betul. Ya, maka dimaafkan, sah juga salatnya. Tetapi ya, kalau ada imam, kalau jadi imam, maka pilihlah yang lebih baik. Orang yang tidak baik bacaan Al-Fatihahnya, apabila tidak dapat membaca Al-Fatihah, maka hendaklah ia gantikan dengan ayat-ayat lain sebanyak ayat-ayat Fatihah.
Ini contohnya orang yang baru masuk Islam. Hari ini baru masuk Islam, baru nak belajar Fatihah. Ya. Jadi dia tak reti nak menyebutkan surah Al-Fatihah itu dengan betul. Maka bolehlah ia membaca ayat-ayat yang lain, 7 ayat menggantikan surah Fatihah. Apabila tidak dapat membaca Al-Quran sama sekali, hendaklah digantikan dengan zikir seperti tasbih, subhanallah, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ganti gitulah. Sebab apa? Dia tak reti lagi. Ya. Fatihah pun tak tahu. Ayat yang lain, surah lain, lagilah tak tahu. Tak tahu. Yalah baru, kata tu baru ni. Contohnya baru sekarang ni. Ya. Mengucap 2 kalimah syahadat. Ini isyak nak solat. Isyak tak tahu apa benda lagi. Fatihah apa surah semua tak tahu. Ajar dia zikir. Subhanallah. Contohnya. Senang. Ya. Baca subhanallah untuk gantikan Al-Fatihah. Sebanyak ayat-ayat surah Al-Fatihah. Apabila tidak dapat membaca zikir sama sekali. Ini mungkin ada yang teruk. Ya, ajar zikir pun tak betul-betul. Tak reti. Zikir pun tak reti. Ya, dan tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Maka cukup ia berdiri sepanjang waktu bacaan Fatihah. Kemudian dia rukuk dan salatnya sah. Ya. Dia baru masuk Islam, tak sempat zikir pun tak erti. Subhanallah pun tak erti, Allahu Akbar pun tak erti. Tak sempat apa. Ikut je dulu. Ya. Ikut je orang berdiri, dia berdiri. Ya. Orang rukuk pun dia rukuk. Tak apa, ikut dulu. Jangan kita kata, tak sah sembahyang ni, apa pun tak baca. Tak, dia baru masuk Islam, baru lagi. Tak sempat nak mempelajari lagi, tak sempat belajar, maka boleh saja. Ya. Dengan berdiri sahaja. Walau bagaimanapun jika ada waktu untuk mempelajarinya, maka salatnya harus diulang. Namun jika mempunyai waktu untuk mempelajarinya, wajib mempelajari surah itu. Ya. Dah seminggu dah masuk Islam, tak belajar-belajar lagi. Tu masalah tu. Ya, macam mana kau sembahyang? Saya diam je, dia kata. Saya diam je. Masalahnya dah seminggu masuk Islam. Kalau 1 hari tak apa. Ya. Hari pertama boleh maaf lagi. Ini dah seminggu. Sepatutnya dia dah boleh belajar sikit-sikit. Ya, kalau tak boleh pun boleh zikir. Takkan subhanallah, alhamdulillah tak boleh. Ya. Ini maksudnya tak belajar langsung. Ya. Maka solatnya perlu diulang. Walaupun dia solat, kena ulang balik solat. Sebab apa? Tidak sah maksudnya. Ya, sebab ada waktu untuk dia belajar, tetapi dia tidak belajar. Sekiranya seorang itu hanya boleh membaca Fatihah dalam bahasa selain bahasa Arab dan tidak dapat membacanya dalam bahasa Arab, maka haruslah dia menggantikan bacaan sebagaimana dijelaskan di atas. Cakap Arab tak pandai, dia kata, cakap Melayu bolehlah. Ya? Ataupun dia orang Cina kata cakap Cina boleh. Bagi terjemahannya tak boleh. Tidak diambil kira terjemahannya. Fatihah diganti dengan ayat yang lain daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau tak boleh baca ayat lain daripada ayat Al-Quran, zikir. Ya, zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah. Tidak boleh zikir, diam. Tu. Dia tak boleh baca bahasa Melayu punya. Dia ambil buku belajar tu, dia ada terjemah bahasa Melayu, dia baca bahasa Melayu punya. Ya? Allah Maha Besar. Contoh kan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak boleh. Dia tak boleh. Dalam baca bahasa lain. Dia tidak digantikan dengan bahasa lain. Ya, digantikan dengan sama ada ayat yang lain. Kalau tidak boleh ayat yang lain, dengan zikir-zikir. Ya, tidak boleh dengan zikir-zikir, maka diam. Kemudian kita masuk pula kepada bacaan surah. Selepas membaca Al-Fatihah, baca surah yang lain atau sebahagian surah yang lain.
maka hendaklah membaca surah yang lain. Ada 113 surah yang lain. Selain daripada Fatihah, ada 113 surah dalam Quran, boleh baca surah yang lain. Selepas baca Fatihah ataupun sebahagian daripada surah yang lain. Jika membaca sebahagian, ada baiknya dia mengetahui maknanya, supaya dia berhenti pada tempat yang habis ceritanya dan tak tergantung. Sebab kalau dia ambil sebahagian surah, tiba-tiba dia baca ceritanya tergantung, tak sesuai tempat berhentinya tadi. Sebab apa? Dia pun tak faham cerita tu. Dia hafal je. Ayat tu tak tahu cerita pasal apa. Dia pun hafal je. Tergantung ceritanya, maka tidak elok. Tak elok, bukan kata batal, tak batal. Seeloknya begitu. Maka kalau cara yang mudah, kita ambil surah-surah yang pendek untuk kita bacakan. Apabila ditinggalkan, solatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Bacaan surah itu sunat sahaja, dan sunatnya sunat hayat. Bukan sunat abad. Sama ada dalam solat fardu ataupun solat sunat. Tidak disunatkan membaca di dalam solat jenazah. Solat jenazah tak ada baca surah, baca Fatihah saja. Menurut pendapat yang paling benar, kerana solat jenazah itu adalah solat yang ringkas. Ini sebagaimana yang kita dah jelaskan dahululah. Doa iftitah juga tidak disunatkan ketika solat jenazah, tetapi isti'azah, auzubillahi minasyaitanirrajim, disunatkan ketika solat jenazah kerana dia pendek. Begitu juga surah tak disunatkan. Sebab apa? Solat jenazah itu dituntut untuk dilakukan secara ringkas, supaya menyegerakan pengurusan jenazah. Jadi pengurusan jenazah kita nak segerakan, sehingga doa iftitah tidak disunatkan. Bacaan surah tidak disunatkan dalam salat jenazah. Kemudian boleh memilih sama ada membaca satu surah sehingga habis ataupun sebahagian surah saja. Surah pendek lebih baik kerana lebih mudah dibaca daripada surah-surah panjang. Dianjurkan, ni maksudnya kalau kita jadi imam, bacalah surah-surah pendek yang sesuai. Nanti dia ada sebut, ikut dia punya salat. Dianjurkan membaca surah sesuai dengan urutan Al-Quran pada rakaat kedua. Membaca surah selepas surah yang dibaca pada rakaat pertama. Yang sebaiknya begitu. Contohnya rakaat kedua, kita baca surah An-Nas, rakaat pertama surah Al-Kafirun contohnya. Dia selepas. Surah Al-Fil rakaat pertama, surah Al-Quraisy rakaat kedua. Berturutan, itu lebih cantik. Berturutan lebih cantik. Qul a'udzu birabbil falaq, kemudiannya Qul a'udzu birabbin nas contohnya. Berturutan. Ni kalau berturutan lebih cantik sebab asalnya Quran ni dia terbina sambung. Dia bersambung. Jadi urutan surah-surah itu bersambungan. Bila dibaca begitu, maka cerita ataupun kisahnya tu habis. Dah baca yang pertama surah, yang kedua pun baca surah selepasnya. Adapun kalau kita baca surah Quraisy dulu, kemudian baca surah Al-Kafirun rakaat kedua, kan terbalik. Sah solatnya, tetapi disebut oleh ulama disebut khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Tidaklah sampai tahap makruh. Tak sampai tahap makruh, tetapi tidak aula, hilang keutamaan. Yang utamanya ikut turutan. Yang utamanya ikut turutan. Dan boleh saja kalau kita nak baca 2-3 surah pun tak mengapa, tak ada masalah. Sama ada surah yang pendek ataupun surah yang panjang.
Ya. Contohnya ketika tarawih kan kita baca 3 kul sekali. Ya, tahiyat. Tak ada masalah. Itu yang pendek. Baginda Nabi juga pernah membaca yang panjang-panjang. Ya, ketika salat malam. Ya, baca surah Fatihah, kemudiannya surah Baqarah, Ali Imran, Suratun Nisa. 5 juzuk, rakaat pertama. Boleh juga. Ya, boleh. Gabung begitu, 3-4 surah satu rakaat. Tidak ada masalah. Yang panjang pun tak apa, yang pendek pun tak mengapa. Boleh. Ya. Cuma kalau terbalikkan, itu kurang baik. Kurang baik. Ya. Yang disunatkan adalah membaca surah selepas Al-Fatihah. Apabila membacanya sebelum Fatihah, maka ia tidak diambil kira. Baca surah dulu, baru baca Fatihah. Ya, itu maksudnya ni tak erti, ini tak diambil kira. Ya, tetap dia disunatkan selepas Fatihah. Perlu difahami bahawa penjelasan kami mengenai sunat membaca surah adalah berkaitan dengan imam. Orang yang salat sendiri dan makmum yang salat secara sirriyah perlahan. Sunat membaca surah ini yang pertamanya adalah kepada imam. Yang kedua kepada orang yang solat seorang-seorang. Yang ketiganya kepada makmum pada solat yang baca perlahan. Ya. Solat yang baca perlahan seumpama solat Zuhur dan Asar. Ya, adapun solat yang baca kuat seumpama solat Maghrib, Isyak, Subuh, solat Jumaat, ya kan bacaannya kuat, salat tarawih, bacaan imam tu bacaannya kuat, maka ya makmum tidak disunatkan baca surah. Ya. Sedangkan pada solat jahriyah, iaitu solat yang bacaan 2 rakaat pertama itu kuat, maka makmum tidak lebih daripada membaca Fatihah apabila ia mendengar imam membaca surah. Dia baca Fatihah saja. Ya, sebab itu dalam mazhab kita imam disunatkan berhenti sekejap selepas bacaan Fatihah supaya memberikan ruang masa kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ya. Berhenti sekejap lah, janganlah lama sangat. Ya. Janganlah sekejap sangat, tak sempat nak baca Fatihah. Ya, bagi ruang masa kepada ya makmum untuk membaca Fatihah. Apabila ia mendengar imam membaca surah, jika ia tidak mendengarnya atau hanya mendengar suara perlahan yang tidak difahami, maka dianjurkan membaca surah mengikut pendapat yang paling benar, dengan syarat tidak mengganggu makmum yang lain. Kalaulah imam tadi bacaannya tak dengar, mikrofon rosak, ya, kita jauh daripada imam, tak dengar imam baca surah, ataupun dengar tapi tak faham, dengar hujung-hujung je, ya, maka kita disunatkan baca surah dengan syarat bacaan tadi tidak kuat, terlampau kuat yang mengganggu makmum yang lain. Ya, jadi kita ni bila baca sama juga baca Fatihah, ya, tidak boleh baca yang mengganggu makmum yang lain. Yang kita wajib baca didengari oleh telinga kita sahaja. Dalam keadaan telinga kita tadi sihat. Kalau telinga kita tak berapa sihat, maksudnya kena cakap kuat baru dengar, maka jangan sampai dengar. Satu masjid dengar kan, kita makmum. Ya. Berhenti azan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung sedikit berkenaan bacaan surah selepas bacaan Al-Fatihah. Imam An-Nawawi menyatakan disunatkan membaca surah panjang mufassal ketika salat subuh dan zuhur. Ketika salat asar dan isyak membaca surah sederhana panjang mufassal. Manakala ketika salat maghrib membaca surah pendek mufassal. Jadi surah-surah dalam Quran ini dia ada pembahagian-pembahagiannya. Ya. Yang dibuka dengan surah Al-Fatihah, kemudian seterusnya disebut sab'atwal. 7 surah-surah yang panjang. Ya. Sehingga surah Taubah. Kemudian selepas itu ada surah Al-Ma'un ataupun Mi'in, yang mana surah-surahnya sekitar ataupun hampir 100 ayat. Ya. 100 ayat lebih ataupun 90 ayat macam tu. Ya. Ada surah-surah Masani. Surah-surah yang jauh daripada 100 ayat. 30 ayat, 40 ayat. Ya.
Surah dipanggil surah Masani. Tiga-tiga tadi, Sab'un Tuwal, Mi'in, Masani, tiga-tiga surah ini dia punya satu ayat tu panjang-panjang. Ya, satu ayat itu panjang-panjang. Ya, macam surah Baqarah, satu ayat dia tu panjang-panjang, mungkin sebaris, dua baris, ada yang 4 baris, satu ayat. Yang keempat dipanggil surah Mufassal. Ya, Mufassal ini ayatnya pendek-pendek. Ya, macam surah Ar-Rahman tadi kan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kan pendek-pendek satu ayatnya. Ya. Dinamakan surah Mufassal. Surah Mufassal daripada surah Qaf sampai surah An-Nas. Ya. Qaf ni juzuk 26. Akhir-akhir dah. Juzuk 26. Mufassal terbahagi kepada 3. Mufassal yang panjang, mufassal yang sederhana, mufassal yang pendek. Ya. Ketika solat subuh dan solat zuhur disunatkan membaca mufassal yang panjang. Ya, mufassal yang panjang ni sampai surah Al-Mursalat. Ya, daripada surah Qaf pada juzuk 26 tu sampai habis juzuk 29. Ya. Itu surah mufassal yang panjang-panjang yang disunatkan baca pada solat zuhur dan solat subuh. Sebab apa Nabi baca begitu? Ya. Memang panjang-panjang lah. Panjang sikit lah bacaannya kalau kita baca. Ya. Itu yang standard-standardnya bacaan seumpama surah Insan macam tu lah. Mursalat, surah Qaf dan sebagainya. Itu pada subuh dan zuhur. Pada asar dan isyak disunatkan baca mufassal yang sederhana panjang. Iaitu pada juzuk 30 daripada awal tu surah An-Naba tu sehinggalah surah Al-Lail. Ya, sehinggalah surah Al-Lail. Adapun solat maghrib disunatkan membaca mufassal yang pendek, ini daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ini biasa kalau khatam Quran baca itulah, mufassal yang pendek-pendek tu. Sebenarnya dia ada pembahagian-pembahagiannya begitu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, a'taitu makanit Taurah sab'a wa ataitu makan Zabur al-Mi'in wa ataitu makan al-Injil al-Masani wa fuddiltu bil mufassal. Ini hadis ini juga hadis yang sahih, yang mana baginda Rasulullah SAW menyatakan aku diberikan menggantikan tempat Taurat Saba', iaitu Sab'at Tuwal, surah-surah yang paling panjang, 7 yang awal yang paling panjang, menggantikan tempat Zabur surah Mi'in, surah yang 100 lebih. Ya. Wa ataitu makan al-Injil, menggantikan makan tempat kitab Injil surah-surah Al-Masani. Dan aku diberikan kemuliaan, kelebihan dengan dikurniakan surah-surah mufassal. Jadi surah mufassal ni keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka melebihi nabi-nabi yang lain daripada kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran dia bukan sekadar menyamai, bahkan melebihi 3 kitab yang sebelumnya. Ya. Jadi kita ni bila baca dalam sembahyang jadi imam, disunatkan baca surah-surah mufassal tadi. Yang mana ayatnya pendek-pendek. Ya, ayatnya yang pendek-pendek. Pada zuhur dan subuh yang panjang, mufassal yang panjang, ya, surah Qaf sampai Al-Mursalat. Ya. Pada asar dan isyak, mufassal yang sederhana daripada An-Naba sampai Al-Lail, dan mufassal yang pendek, ya, daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Yang terakhir itu ketika salat maghrib.
Kalau baca yang lain pun tak mengapa, itu sunnahnya. Macam kata apa, baca yang kita baca surah Sajadah, surah Insan pada subuh Jumaat. Baca surah lain pun tak apa. Tapi sunnahnya begitu. Sunnahnya kita baca begitu. Apabila menjadi imam, baca surah yang lebih pendek, kecuali jika makmum tahu, kita tahu para makmum suka bacaan panjang. Jadi imam juga perlu memahami makmum. Bila makmum ini mungkin contohnya lah subuh kita dalam keadaan masing-masing nak hantar anak sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya, dia pilih bacaan pendek. Ketika mana subuh cuti, baca panjang sikit sebagaimana sunnah, begitu. Waktu kerja mungkin boleh pilih surah-surah yang lebih pendek, mengikut kesesuaian dan tempat jugalah. Tempat, kalau jadi imam dekat stesen bas contohnya kan, ada surau kat stesen bas, ataupun dekat lapangan kapal terbang dan sebagainya, kena pendek-pendek bacanya, begitu. Mengikut kesesuaian. Bukanlah maksudnya strict sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Imam An-Nawawi juga menyatakan mengikut kesesuaian. Apabila membaca yang imam membaca, dia ia mengikut kesesuaian makmumnya. Disunatkan juga pada rakaat pertama salat subuh hari Jumaat membaca surah Sajadah, dan rakaat kedua membaca suratul Insan. Kedua-dua surah itu mestilah dibaca dengan lengkap. Ada yang membaca sebahagian surah sahaja dan itu menyalahi sunnah. Jadi Imam Nawawi menyatakan mestilah membacanya secara lengkap. Kedua-dua surah daripada ayat pertama sehinggalah akhir, itulah sunnahnya. Kalau dia baca rakaat pertama baca separuh, sambung rakaat kedua baca separuh, ada juga yang baca begitu. Juga tidak menepati sunnah yang mana dibuat oleh Rasulullah SAW. Boleh juga pilih surah-surah yang lebih pendek. Selepas membaca Fatihah, ketika rakaat pertama salat hari raya dan salat istisqa, disunatkan membaca surah Qaf ataupun surah A'la pada rakaat pertama. Dan rakaat kedua membaca suratul Qamar ataupun surah Al-Ghashiyah. Ini untuk salat hari raya. Dan solat istisqa, minta hujan. Sama dia punya sunnahnya. Rakaat pertama baca surah A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Ataupun rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar. Ada dua pilihan. Kedua-duanya adalah sunnah. Maksudnya sunnah ni dia ada dalil hadis daripada Rasulullah SAW. Pada rakaat pertama solat Jumaat, disunatkan membaca surah Al-Jumu'ah ataupun surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun atau surah Al-Ghashiyah. Jadi ada dua pilihan juga surah pada Jumaat. Rakaat pertama surah A'la, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Rakaat pertama surah Jumaah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Ataupun rakaat pertama suratul A'la, rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Boleh kita pilih pada salat Jumaat. Itu sunnah dia. Kedua-dua yang termasuk sunnah, dan jangan membaca sebahagian surah pada solat-solat ini. Sekiranya mahu memendekkan bacaan, baca secara bergila-gila tanpa mengurangi jumlah ayatnya. Jadi boleh pilih surah yang lain ataupun baca yang bergilir-gilir, tapi ayatnya jangan dikurangkan. Kerana mengurangkan ayat itu tidak termasuk sunnah. Pada rakaat pertama salat sunat subuh, boleh membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayat suratul Baqarah ayat 136. Rakaat kedua pula membaca surah Ali Imran ayat 64. Ini salat sunat subuh, qabliyah subuh. Kenapa itu satu ayat je? Itu dah sunnah Nabi baca macam tu. Dan Nabi baca macam tu. Salat sunat subuh, rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136, rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Boleh juga membaca rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Ikhlas. Jadi ada pilihan.
Dua pilihan. Kedua-duanya sahih dan ada dalilnya dalam Sahih Muslim sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada rakaat pertama salat sunat maghrib, salat sunat tawaf, salat istikharah, baca surah Al-Kafirun. Rakaat keduanya baca suratul Ikhlas. Dan ketika witir 3 rakaat membaca surah Al-A'la rakaat pertama, surah Al-Kafirun rakaat kedua, dan surah Ikhlas serta Muawwizataini, ya. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas pada rakaat terakhir. Jadi 3 surah rakaat yang terakhir. Ini biasa kita imam-imam baca, biasa imam-imam baca. Ini kalau ketika witir, ya, ketika witir memang biasa imam baca sebegitu. Semua yang kami sebutkan ini mempunyai dalil-dalil daripada hadis-hadis sahih yang masyhur, di mana kemasyhurannya tak perlu disebutkan lagi. Ini bagi Imam Nawawi dan generasi zaman dia lah. Yang maksudnya orang semua dah amal, dah masyhur, tak perlu sebut lagi. Kalau kita kena sebut juga. Tapi Imam Nawawi tak sebut di sini. Ya, sebab apa? Sebab dah masyhur sangat. Orang pun dah amalkan. Cuma mungkin kita tak beramal, beberapa tempat tu kita tak beramal lagi, ya. Adapun kebanyakannya biasa dah beramal. Solat Jumaat tu baca surah Al-A'la, itu dah beramal lah, ya. Ketika subuh Jumaat pun, mungkin solat-solat sunat tadi mungkin kita tak beramal lah sebagaimana yang disebutkan. Boleh kita amalkan, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan datang ada kesempatan kita sambung orang yang meninggalkan bacaan yang disunatkan pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ada perbahasan yang lain masih lagi berkenaan dengan bacaan-bacaan ketika salat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.